Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kumpulan daripada kelas IC 120-2C2 akan membentangkan tentang etika pergaulan sesama manusia yang terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Arsyam. Nombor matrik saya 2020490916. Nama saya Nur Fariza binti Ahmad Nasir. Nombor pelajar 2020842676. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Irdina Naili binti Warami. Nombor pelajar 2020854492. Nama saya Nur Hazimah Izzati binti Syafrizal. Nombor pelajar 20208832. Yang pertama sekali adalah pendahuluan. Bagi analisis ayat ini, kumpulan kami telah memilih ayat yang ke-13 daripada surah Al-Hujurat. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. 1.1 Latar belakang. Maksud ayat ini ialah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Asbab Nuzul. Ayat yang ke-13 ini diriwayatkan oleh Abu Daud, iaitu mengenai kejadian yang menimpa seorang sahabat yang bernama Abu Hindin. Abu Hindin ni dia pernah berdoa kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan menggunakan kaedah bekam yang kelihatan seperti tanduk tu. Kemudian Rasulullah memerintahkan suku Bayadah untuk menikahi Abu Hindin ni dengan seorang wanita daripada kalangan mereka. Kemudian suku Bayadah ni mereka bertanya kepada Rasulullah, adakah wajar untuk mereka mengahwini gadis mereka dengan hamba? Oleh itu Allah telah turunkan ayat ini agar tidak memperlekehkan seseorang kerana memandang rendah terhadap kedudukan mereka. 1.2 Pengenalan kepada pergaulan sesama manusia. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Islam telah menggariskan beberapa tata cara pergaulan. Tata cara pergaulan ni termasuklah saling menolong, meminta izin, menepati janji, melaksanakan suruhan Islam, mengamalkan adab dan peraturan dan lain-lain lagi. Seseorang tu dia akan berjaya bila dia dapat mengamalkan semua kriteria ini yang tadi yang sebut tu dengan penuh kesabaran. Benda ni akan tambahkan lagi keserian seseorang insan yang berakhlak mulia tu lah. Tapi akhlak yang mulia ni dia tak akan wujud, dia tak akan ada kalau seorang tu tak ada jiwa yang mulia, dia tak ada hati yang suci, yang berpandukan iman dan takwa, yang dipadankan dengan kesabaran. Time depa ni kena hadap cabaran kehidupan yang selalu dan akan menghancurkan akhlak dan meruntuhkan iman mereka. So lebih baik macam kalau setiap umat muslim dan muslimat ni dapat mengamalkan dengan penuh beradab dan bersopan santun. Oleh itu kita mestilah sentiasa bersopan pada setiap pergaulan dalam kehidupan seharian berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah melalui sabdanya, sesungguhnya aku Muhammad SAW tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
tujuan surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni ia bertujuan untuk mendidik setiap Muslim bagaimana cara untuk berkelakuan baik, sama ada terhadap pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kepada diri sendiri atau terhadap orang lain. Benda ni bukan sahaja berkait rapat dengan akhlak manusia dan lahiriah, malah ia juga berkait dengan hati kita. Sebab tu kita kena ada akhlak yang baik supaya kita ada kehidupan yang seimbang dan teratur. 2.0 Tuntutan pergaulan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa kerana dikurniakan akal. Akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membezakan manusia dengan makhluk bernyawa yang lain seperti haiwan misalnya. Berbeza dengan binatang, manusia boleh membezakan baik dan buruk. Manusia juga diberi pilihan sama ada mahu beriman atau mengingkari perintah Allah. Selain akal, Allah juga mengurniakan nikmat lisan kepada manusia. Nikmat lisan ini membolehkan manusia berkomunikasi dengan manusia-manusia yang lain. Kedua-dua perkara ini, akal dan lisan, saling berhubung agar manusia dapat berhubung sesama mereka dengan cara yang beradab. Dan manusia juga seharusnya memanfaatkan sesuatu pergaulan dengan sebaik mungkin dan mengelakkan pergaulan mereka daripada berpandukan hawa nafsu semata-mata. 2.1 Hukum bergaul sesama manusia. Agama Islam telah menyeru dan mengajak umatnya bergaul sesama manusia, sama ada secara bersemuka maupun dalam kumpulan. Dengan bergaul, kita boleh mengeratkan silaturahim sesama kita sekaligus menjamin masyarakat yang makmur dan harmoni. Bergaul juga membolehkan kita mengenali individu di sekeliling kita dengan lebih baik. Selain itu, bergaul dapat melatih diri kita untuk membiasakan diri dengan kepelbagaian sikap manusia. Walaupun manusia dibenarkan bergaul, masih ada hukum-hukum dalam pergaulan yang perlu dipatuhi. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia berpasang-pasangan, iaitu lelaki dan perempuan. Allah juga menetapkan syariat untuk mereka. Dalam syariat Islam ada sesetengah hukum atau peraturan yang berlainan bagi lelaki dan perempuan, dan terdapat juga syariat yang sama untuk kedua-dua jantina. Pada masa kini, banyak situasi yang membuatkan lelaki dan perempuan perlu bergaul dengan lebih kerap. Terdapat ulama yang berpendapat pergaulan antara lelaki dan wanita adalah harus secara mutlak. Dan ada pula yang berpendapat ianya haram sama sekali. Golongan yang pertama berpendapat terdapat pengecualian yang membolehkan pergaulan antara lelaki dan perempuan berlaku selagi batas-batas syarak terjaga. Secara ringkasnya, agama Islam menggalakkan umatnya mengamalkan pergaulan dengan memenuhi tuntutan sebagai seorang Muslim, namun masih terdapat batas yang perlu dijaga dalam pergaulan tersebut. Lebih-lebih lagi apabila ia mengaitkan pergaulan antara jantina yang berlainan. Dalam 2.1 ada menjelaskan bahawa hukum asal pergaulan antara lelaki dan perempuan Muslim adalah haram dan dilarang. Akan tetapi, hukum tersebut berubah menjadi harus pada sesetengah situasi. Keadaan dan situasi yang dimaksudkan ialah hajat, darurat, maslahat, syariat dan adat di kawasan tersebut. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan untuk tujuan-tujuan seperti jual beli dan aktiviti transaksi lain dibolehkan kerana urusan jenis ini memerlukan berinteraksi di antara dua pihak sebelum berlaku akad. Pergaulan semasa muamalah dibenarkan selagi batas-batas syarak seperti berpakaian menutup aurat, menundukkan pandangan dan percakapan terjaga. Situasi yang seterusnya ialah ketika bekerja. Semasa melakukan kerja, kebiasaannya berlaku pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Pergaulan ini dibolehkan selagi kedua-dua pihak menjaga batas-batas syarak seperti yang telah dinyatakan. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan di dalam majlis seperti kenduri dibolehkan dengan syarat menjaga batas-batas syarak seperti yang telah ditetapkan sebelum ini, seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Sekiranya batas-batas syarak tersebut tidak dipatuhi, pergaulan di antara lelaki dan perempuan adalah tidak dibenarkan.
Walau bagaimanapun, pengasingan tempat antara lelaki dan perempuan semasa makan dan sebagainya dalam majlis-majlis begini adalah lebih baik. 2.3 Cara bergaul mengikut pendekatan Islam. Islam telah menetapkan caranya yang tersendiri untuk bergaul sesama manusia. Setiap Muslim wajib mengamalkan tata cara pergaulan yang diajar berlandaskan syarak. Cara yang pertama ialah menundukkan pandangan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 yang bermaksud, "Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya." Perintah yang sama juga diturunkan kepada wanita dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 31 yang bermaksud, "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya." Cara yang kedua ialah menutup aurat. Pakaian yang dipakai ketika bergaul dengan orang sekeliling perlulah sopan dan menutup aurat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya." Firman Rasulullah SAW, "Janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki. Begitu juga dengan wanita, jangan melihat aurat wanita." Cara yang ketiga pula ialah tidak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan ataupun berhalwat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang lelaki berdua-duaan ataupun berhalwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya." Daripada hadis ini jelaslah bahawa berdua-duaan antara lelaki dan perempuan amatlah ditegah dalam Islam. Cara yang terakhir ialah tidak melunakkan suara ketika bercakap. Ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 32. "Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, berkata-kata yang menggoda, sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik." Ayat ini menegah kaum wanita daripada melunakkan suara di hadapan lelaki selain suami dan ahli keluarga. Kesimpulannya, Muslim seharusnya bergaul dengan menggunakan pendekatan yang berlandaskan syarak agar batas-batas dalam pergaulan sentiasa terjaga bagi mencegah sebanyak mungkin kemungkaran yang boleh berlaku dalam pergaulan. 3.0 Adab bergaul sesama manusia. 3.1 Pembahagian pergaulan. Pembahagian pergaulan ni terbahagi kepada 4. Yang pertama ibu bapa, yang kedua adik-beradik, yang ketiga guru dan yang keempat rakan. Yang pertama, pergaulan dengan ibu bapa. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau telah menyatakan Islam telah letakkan asas pergaulan kita dengan ibu bapa, iaitu kita wajib taat dan berbuat baik kepada ibu bapa serta dengar arahan mereka selagi mana benda tu tidak melanggar syariat Allah dan tak ada unsur maksiat kepada Allah. Contohnya macam kita bagi layanan yang terbaik kepada mereka seperti memberi perlindungan, memberi makanan, membiayai kehidupan mereka, membelikan pakaian dan lain-lain lagi. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ni juga dia berpandangan anak-anak mestilah wajib bergaul dengan menghormati dan mengagungkan martabat kedua ibu bapa kita. Lepas tu kita mestilah merendahkan diri kepada ibu bapa dan sentiasa memuliakan mereka dari sudut perkataan dan perbuatan. Kemudian kita tak boleh menderhaka kepada mereka seperti membentak. Yang kedua, pergaulan dengan adik-beradik. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau membicarakan bahawa pergaulan manusia dengan adik-beradik ni macam hubungan kita dengan ibu bapa kita, macam sama ada ia mengenai hak, mengenai kewajipan atau sopan santun kita lah. Beliau juga ada menjelaskan bahawa mukmin atau kafir ni mereka wajib menghubungkan tali silaturahim, wajib berbuat kebaikan, beradab, atau melaksanakan hak-hak dengan menghormati yang tua, mengasihi yang muda dan lain-lain lagi. Benda ni
Perkara ni ada disebut dalam hadis yang bermaksud berbuat baiklah kepada ibumu, bapamu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, kemudian saudara ke bawah dan seterusnya. Menurut Abdullah Nasir Uluan pula, beliau membicarakan adik-beradik ni adalah golongan yang akan bagi kita pertolongan nanti. Adik-beradik ni juga akan menjadi ikutan lah, akan menjadi tauladan kepada adik-beradik yang lebih muda. Contohnya macam akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Macam kalau adik-beradik yang tua tu suka buat perkara yang buruk, adik-beradik yang lebih muda pun akan ikut perkara yang sama. Oleh itu, peranan ibu bapa ni pentinglah untuk cegah daripada perkara ni berlaku. Yang ketiga, pergaulan dengan guru. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan amalan bertegur sapa seperti mengutamakan guru dengan penghormatan dan salam merupakan hubungan yang baik antara keduanya, iaitu antara pelajar dengan guru. Contohnya macam kalau kita dah lama tak jumpa dengan cikgu tu, kita sebagai pelajar mestilah menyapa cikgu tu dulu. Kemudian pelajar juga haruslah tidak bercakap terlalu banyak di hadapan guru dan sentiasa ikut arahan guru, supaya kita dapat menjadi seorang yang berjaya dan memperoleh kejayaan dalam peperiksaan dan pada masa akan datang. Bukan itu sahaja, kita sebagai pelajar mestilah menjaga lisan dan menjaga hati guru daripada menyakitinya. Yang keempat, pergaulan dengan rakan. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat beberapa tata cara bergaul dalam persahabatan yang harus kita amalkan. Antaranya yang pertama ialah mengehadkan atau membataskan pergaulan. Kita kena tahu batas-batas pergaulan sesama rakan agar kita dapat jaga etika pergaulan sosial kita yang telah disyariatkan. Contohnya macam kita menjaga aurat. Lelaki mestilah jaga aurat lelaki dan perempuan mestilah menjaga aurat perempuan. Yang kedua, kita mestilah saling menolong ketika susah maupun senang. Contohnya macam apabila terjadi sesuatu musibah ke atas kawan kita, kita mestilah membantu dia mengikut kemampuan kita sendiri. Contohnya macam dari segi kewangan, dari segi masa atau tenaga. Kita mesti bersama-sama cari penyelesaian untuk membantu kawan kita tu tanpa dia minta. Yang ketiga, membela kawan kita apabila kehormatannya dipijak-pijak. Contohnya macam dia bela dirinya sendiri dan kita berani menasihatinya apabila rakan kita melakukan kesilapan, atau dengan sendirian apabila diperlukan secara berhikmah. 3.2 Manfaat pergaulan yang berakhlak. Yang pertama, ibu bapa. Manfaatnya ialah dibukakan pintu syurga seluas-luasnya. Selain itu, doa kita akan sentiasa dimakbulkan dan kita akan dipanjangkan usia serta mendapat anak soleh yang akan memuliakan kita balik. Yang kedua ialah adik-beradik. Manfaatnya ialah kita akan sentiasa mendapat keredaan Allah kerana Allah telah menyuruh kita untuk bersilaturahim, dan kita dapat menggembirakan mereka kerana ada satu hadis yang mengatakan bahawa seutama-utama amal ialah menyenangkan orang mukmin. Selain itu, manfaatnya kita dapat memupuk rasa cinta di kalangan keluarga kita, sebab bila kita suka membantu, kita dapat macam memupukkan lagi kasih sayang antara keluarga. Yang ketiga, guru. Manfaatnya ialah apabila kita membina interaksi yang baik antara seseorang dengan guru tu, ia ibaratkan seperti satu motivasi. Contohnya macam benda ni akan mempengaruhi tahap pencapaian pelajar dengan mempengaruhi apa, mana dan bagaimana pelajar itu belajar, sekaligus ia dapat mengelakkan masalah keruntuhan moral dan akhlak pelajar. Bukan itu sahaja, ia juga akan memberi impak yang positif, iaitu akan melahirkan pelajar yang lebih berjaya dan cemerlang.
Yang keempat, rakan. Manfaatnya ialah kita akan berani menegur kesilapan rakan kita tu. Teguran yang kita buat mestilah macam secara berlemah lembut, berhikmah dan bukanlah bertujuan untuk menyakitkan hati, tetapi kita buat ni untuk kebaikan kawan kita sendiri. Baiklah, berikutnya saya akan teruskan dengan implikasi pergaulan bebas dalam masyarakat di negara kita. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang akibat pergaulan bebas kepada manusia. Kesan pergaulan bebas yang pertama ialah keruntuhan akhlak dalam kalangan individu. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan keruntuhan akhlak kerana pelaku tersebut bebas mengingkari ajaran agama kerana terlalu mengamalkan budaya hedonisme yang lebih mementingkan keseronokan dalam semua perkara berbanding dengan ajaran agama. Saya mengambil contoh di sini bahawa pada tahun 1962, salah seorang Presiden Amerika Syarikat pernah mengeluarkan kenyataan akhbar yang menyatakan bahawa para pemuda di negaranya telah rosak kerana tenggelam dalam keseronokan. Terdapat seorang sahaja daripada 7 pemuda yang layak untuk menyertai tentera kerana selebihnya terlalu lalai dalam keseronokan seks. Manakala, sebagai umat Islam pula, kita sudah tidak mempedulikan ajaran agama yang menjadi benteng utama dalam kehidupan. Secara dasarnya, ajaran agama adalah sumber panduan utama dalam kehidupan yang dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara yang membinasakan diri. Lazimnya sekarang, lebih ramai remaja yang sering keluar berpasangan antara lelaki dan perempuan secara suka-suka tanpa ikatan yang sah dan tanpa tujuan yang betul. Golongan seperti mereka ini dikatakan akan lebih mudah terjebak dengan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akhlak. Dalam masa yang sama, perkara ini juga dapat menggugat tumpuan pelajar dalam pelajaran kerana mereka lebih suka berseronok dan menghabiskan masa dengan pasangan yang belum mempunyai ikatan yang sah. Perkara ini dianggap sangat membuang masa kerana tidak mempunyai tujuan yang penting, di samping dapat mengundang pelbagai perbuatan yang negatif. Kesan pergaulan bebas yang kedua pula ialah tersebarnya penyakit-penyakit yang berbahaya dan boleh mengundang maut. Seperti yang kita tahu bahawa gejala sosial yang buruk mampu menyebabkan individu terjebak dengan perbuatan seks bebas yang sekian lama semakin menular dalam kalangan masyarakat di negara kita. Dan perkara ini dikhawatiri akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Yang lebih merunsingkan ialah seks bebas antara lelaki dan perempuan ini dapat mengakibatkan pelbagai penyakit yang berbahaya kepada manusia. Tidak kiralah sama ada penyakit yang melibatkan mental ataupun fizikal. Antara penyakit yang seringkali kita dengar berpunca daripada seks bebas ialah AIDS, sifilis, gonoria, chlamydia, hepatitis B, genital herpes dan kanser cervix. Penyakit AIDS ini dikatakan sehingga hari ini masih belum dijumpai penawarnya dan amat sukar untuk disembuhkan sehingga kebanyakannya membawa maut. Namun, penyakit-penyakit yang lain juga tidak kurang bahayanya dan boleh membawa maut jika tidak dirawat dari awal lagi. Penyakit yang berpunca daripada seks bebas ini juga boleh merebak terutamanya kepada orang yang mengamalkan pergaulan bebas dengan sangat kerap. Kesan pergaulan bebas yang ketiga ialah berlakunya banyak masalah perceraian dan masalah rumah tangga. Pergaulan bebas yang wujud antara kebanyakan individu pada masa kini menyebabkan mereka lebih mudah untuk melampiaskan nafsu walaupun belum mempunyai ikatan yang sah. Dapat kita lihat dengan jelas bahawa kebanyakan individu lebih memilih cara mudah ini daripada harus berkahwin terlebih dahulu dan memikul tanggungjawab berkeluarga. Perkara ini kerap berlaku kepada golongan yang masih kurang pengetahuan agama dan hanya mementingkan keseronokan dunia sahaja. Perkara ini juga boleh disebabkan oleh gaya hidup mereka yang sering mengamalkan pergaulan bebas sejak sekian lama sehingga ia menjadi sifat semula jadi dalam diri mereka. Oleh itu, mereka mampu melakukannya tanpa rasa bersalah ataupun rasa bertanggungjawab. Pelakuan seks bebas yang disebabkan oleh pergaulan bebas ini tidak asing lagi diperkatakan dalam masyarakat kerana ia kerap kali berlaku terutamanya melibatkan golongan remaja dan dewasa.
Bukan sahaja di Malaysia, malahan kajian di San Francisco telah menunjukkan bahawa majoriti penduduk di sana adalah daripada golongan yang tidak berkahwin pada tahun 1882. Isteri mudah goyah walaupun hanya melibatkan masalah kecil sahaja kerana majoriti tidak akan bertahan lama kerana mungkin akan timbul pelbagai masalah akibat daripada pergaulan bebas ini. Sedangkan dapat kita lihat, walaupun sebelum berkahwin, kita akan menempuh pelbagai halangan dan masalah yang berpunca daripada pergaulan bebas dalam perhubungan. Apatah lagi jika kita sudah memasuki alam perkahwinan. Perkara yang kita lakukan kadang-kadang akan mendatangkan kesan jangka panjang dalam kehidupan kita. Walaupun perkara tersebut kita lakukan 10 atau 20 tahun yang lepas, sedikit sebanyak akan menjejaskan masa depan kita. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah peningkatan kes perceraian akibat masalah rumah tangga dari semasa ke semasa di negara kita. Kesan pergaulan bebas yang keempat ialah menjejaskan masa depan individu. Masalah sosial yang disebabkan oleh pergaulan bebas menyebabkan remaja sukar diterima oleh masyarakat meskipun setelah mereka insaf. Hal ini sedikit sebanyak akan menjejaskan kehidupan remaja terutamanya ketika ingin mencari pekerjaan kerana majikan lebih mementingkan pekerja yang baik latar belakangnya supaya tidak mencemarkan imej syarikat dan perusahaan. Mereka juga mungkin akan disisihkan dan dibuang daripada keluarga akibat masalah ini kerana mereka dianggap seperti menconteng arang ke muka keluarga sendiri. Remaja seperti ini kadang-kala tak ubah seperti hidup sebatang kara kerana tiada siapa yang peduli dengan mereka termasuklah keluarga sendiri. Itulah akibat yang harus mereka tanggung jika mereka terus lalai dalam hidup dan tidak menjaga akhlak mereka. Ada juga remaja yang tertekan hidup seperti ini dan akhirnya mengambil keputusan untuk membunuh diri kerana takut dengan masyarakat. Mereka beranggapan itu adalah jalan terbaik daripada harus terus hidup dalam pandangan hina masyarakat. Jika pelajar sudah terjebak dengan gejala sosial, kebanyakan daripada mereka pasti tidak akan menumpukan perhatian kepada pelajaran dan lebih suka untuk berseronok sahaja. Sebagai rakyat, kita memang sepatutnya bergerak pantas seiring dengan teknologi semasa. Tetapi, itu bukanlah tiket untuk kita menjadi lalai akan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita, terutamanya tanggungjawab sebagai pelajar. Tanggungjawab sebagai pelajar haruslah digalas dengan baik kerana itu merupakan cerminan kepada masa hadapan pelajar. Pegangan agama haruslah menjadi panduan utama dalam kehidupan kita untuk melakukan semua perkara. Penyalahgunaan kebebasan yang diberikan dan menganggap larangan agama itu adalah bebanan, kelak pasti akan mengundang akibat yang buruk di kemudian hari. Kesan pergaulan bebas yang kelima ialah menjejaskan imej negara. Pergaulan bebas akan membuatkan pandangan negara lain terhadap negara kita semakin buruk. Secara umumnya, sudah jelas bahawa pergaulan bebas sesama manusia, terutamanya antara lelaki dan perempuan, boleh menyebabkan kegiatan seks bebas berlaku. Jika perkara seberat itu pun sanggup mereka lakukan, apatah lagi perkara yang lain seperti bersentuhan antara bukan mahram, keluar berdua-duaan, melakukan perkara yang membuang masa dan melalaikan. Gejala sosial seperti ini dapat membawa implikasi negatif kepada imej negara. Lebih-lebih lagi pada zaman teknologi ini, semua perkara boleh diketahui melalui hujung jari sahaja. Apakah yang akan orang luar perkatakan tentang negara kita jika masalah sosial seperti ini pun tidak dapat kita atasi? Pemimpin kita juga akan dipandang rendah seolah-olah mereka tidak mampu memimpin negara dengan baik dan melahirkan rakyat yang lebih berkualiti. Sikap dan kemenjadian rakyat jelas melambangkan situasi sebuah negara itu. Jika rakyatnya pun sudah terlibat dengan gejala yang tidak bermoral, dapat dilihat bagaimana masa depan negara itu pada masa akan datang. Kita haruslah menyemai sikap yang baik sebagai rakyat yang patuh supaya dapat menarik lebih ramai pelancong maupun pelabur untuk datang ke negara kita pada masa akan datang. Selain daripada kesan pergaulan bebas, seterusnya saya akan menghuraikan tentang punca yang dapat mempengaruhi atau menyumbang kepada pergaulan bebas. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa punca utama berlakunya pergaulan bebas adalah disebabkan keinginan dan perasaan ingin tahu yang tinggi dalam diri individu itu sendiri, terutamanya remaja.
Pada peringkat remaja ini, kebiasaannya sikap ingin mencuba adalah normal kerana remaja diibaratkan baru keluar daripada kepompong dan ingin meneroka dunia luar. Mereka berkeinginan untuk melakukan semua perkara yang mereka rasakan menarik untuk dilakukan. Mereka selalunya akan melakukan sesuatu perkara tersebut tanpa berfikir panjang dan memikirkan kesan buruk yang akan berlaku akibat perbuatan tersebut. Dalam masa yang sama, mereka juga lebih mudah terpengaruh dengan persekitaran yang mereka lihat maupun dengar. Tambahal pula, semakin banyak unsur negatif di luar sana yang dapat mempengaruhi remaja seperti dadah, rokok, minuman keras dan pergaulan bebas. Mereka akan merasakan satu kepuasan jika dapat melakukan perkara yang mereka inginkan dan jiwa mereka akan memberontak jika mereka tidak dapat melakukannya. Namun, mereka tidak sedar tentang akibat yang mereka akan hadapi kelak. Remaja yang tidak berfikiran panjang dan hanya memikirkan keseronokan sahaja akan mudah terjebak dengan gejala sosial. Manakala remaja yang berfikiran panjang dan matang pasti dapat menghindarinya. Punca pergaulan bebas yang kedua ialah ahli keluarga. Masalah pergaulan bebas yang semakin meruncing sejak kebelakangan ini ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Sesetengah ibu bapa lebih mementingkan pekerjaan dan kejayaan mereka daripada anak mereka sendiri. Akibatnya, mereka menjadi leka dalam mendidik dan membentuk anak-anak kerana mereka beranggapan bahawa duit adalah lebih penting daripada kasih sayang untuk anak mereka. Ibu bapa seperti ini boleh dianggap agak mementingkan diri sendiri dan tidak peka dengan pembentukan diri anak-anak. Jika sejak kecil sudah biasa ditinggalkan untuk hidup sendiri, maka tidak mustahil jika anak-anak ini akan meninggalkan ibu bapa mereka apabila sudah besar nanti. Apabila anak merasa tersisih, ini yang menyebabkan mereka akan keluar dan melakukan perkara-perkara yang negatif bertujuan untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka. Justeru, kelalaian ibu bapa dalam membesarkan anak-anak merupakan salah satu punca masalah disiplin dalam kalangan remaja semakin menebal. Secara dasarnya, kita sedar bahawa keluarga merupakan insan yang paling hampir dengan anak-anak sejak kecil sehinggalah mereka remaja. Oleh itu, mereka bertanggungjawab atas kebajikan anak-anak untuk memastikan mereka membesar menjadi insan yang berkualiti dan stabil dari segi jasmani, rohani dan juga intelek. Keluarga juga berperanan untuk menghasilkan dan membangunkan keturunan yang baik. Ibu bapa haruslah menyediakan segala keperluan anak-anak bukan sahaja dari aspek kewangan, malahan dalam aspek lain juga seperti kasih sayang, perhatian dan masa. Masa yang diluangkan bersama anak-anak adalah sangat berharga kerana itu yang akan sentiasa mereka ingati pada masa akan datang, di samping dapat mengelakkan mereka daripada terlibat dengan unsur negatif di luar sana. Namun, semakin lama, institusi kekeluargaan ini seakan semakin hilang fungsinya akibat sikap tidak ambil berat ibu bapa terhadap keluarga mereka. Akibat sikap ibu bapa seperti inilah yang menyebabkan anak-anak mereka lebih suka bergaul dengan orang-orang di luar yang boleh mendatangkan pengaruh buruk kepada mereka. Walau bagaimanapun, dapat kita sedari bahawa masyarakat pada masa kini kebanyakannya sudah tidak begitu mementingkan kesedaran agama sama ada dalam kalangan keluarga maupun anggota masyarakat. Punca pergaulan bebas yang ketiga ialah rakan sebaya. Pada masa kini, pengaruh rakan sebaya menjadi punca terbesar dalam terjadinya masalah disiplin dan gejala sosial dalam kalangan remaja. Hal ini kerana rakan sebaya ini lebih sanggup mendengar masalah dan berkorban untuk mereka berbanding daripada ibu bapa yang sibuk bekerja. Di sini kita sudah nampak betapa pentingnya dan bernilainya seorang rakan. Namun, perkara tersebut akan menjadi sebaliknya jika kita salah memilih rakan yang boleh mempengaruhi kita ke jalan yang salah. Umumnya, rakan yang baik dapat membimbing kita untuk menjadi lebih baik, manakala rakan yang jahat mampu menarik kita untuk melakukan kejahatan bersama mereka. Itulah pentingnya memilih kawan supaya kita dapat menjadi insan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Rakan yang bersifat negatif ini kebiasaannya akan mencari kawan baru untuk mengikuti mereka. Manakala sesetengah remaja pula hanya mengikuti telunjuk rakan mereka kerana pada masa itu mereka masih mencari identiti sebenar mereka.
Jadi mereka melakukan apa sahaja yang kawan mereka lakukan sehingga mereka rasa selesa dengan perkara tersebut. Punca pergaulan bebas yang keempat ialah masyarakat. Masyarakat secara langsung juga haruslah bertanggungjawab dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar dalam kalangan masyarakat. Hal ini untuk menghentikan masyarakat daripada melakukan kesalahan yang kecil sebelum ia merebak menjadi masalah yang lebih besar. Masyarakat dilihat sebagai contoh utama untuk dijadikan teladan oleh orang lain. Tidak kiralah sama ada ibu bapa, jiran tetangga, peniaga maupun ahli korporat, mereka semua tergolong dalam kalangan masyarakat dan bertanggungjawab dalam menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada orang lain. Walau bagaimanapun, sikap masyarakat pada masa kini yang kononnya malas menjaga tepi kain orang telah menyebabkan pergaulan bebas ini meningkat dengan drastik. Meskipun mereka telah melihat kelakuan yang tidak sopan atau negatif berlaku dalam masyarakat, namun mereka tetap tidak bertindak untuk melakukan apa-apa sama ada menasihati ataupun menegur mereka. Keadaan ini akan mendorong seseorang untuk melakukan apa sahaja di halayak ramai kerana tiada siapa yang akan ambil peduli. Situasi ini dikeruhkan lagi apabila mereka tiadanya semangat dan budaya kejiranan yang akan menyebabkan pergaulan bebas dan salah laku seks ini semakin berleluasa. Punca pergaulan bebas yang terakhir ialah media massa. Masalah ini juga memuncak dengan drastik kerana wujudnya media sosial yang menjadi penyebar maklumat utama di dunia ini. Terdapat pelbagai unsur negatif yang boleh disaksikan di media sosial dan menimbulkan rasa ingin mencuba dalam diri mereka. Kebiasaannya, masalah disiplin yang berlaku disebabkan oleh mereka ingin mencuba perkara yang pernah mereka lihat. Media massa seharusnya menjadi platform utama dalam membentuk kepribadian pelajar atau remaja dengan lebih baik dan bukan sebaliknya. Namun, dapat dilihat hari ini bahawa media massa menjadi salah satu media utama dalam memberikan peluang yang luas untuk remaja menonton unsur-unsur maksiat yang dapat mendorong mereka ke arah pembentukan peribadi yang tercemar dengan perkara-perkara negatif. Media massa elektronik juga banyak menyiarkan tayangan yang berbentuk kemaksiatan seperti bercumbu-cumbuan, berpelukan, berpegangan tangan dan sebagainya yang dapat mempengaruhi remaja untuk melakukannya. Apa yang lebih menyedihkan ialah adegan itu dilakukan oleh orang Islam yang bukan mahram bagi memenuhi tuntutan kerja. Tidak semua perkara yang disiarkan boleh kita contohi kerana kebanyakannya akan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar seperti nilai-nilai timur dalam pergaulan, cara berpakaian yang mengikut budaya asing dan juga cara hidup yang bersifat kebaratan. Terdapat juga unsur lucah dan negatif yang mudah didapati di pasaran sama ada dalam bentuk bercetak, cakram padat atau dalam bentuk lain-lain serta bahan media ini juga mudah diperolehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Irdina Naili binti Waramli akan membentangkan isi yang bertajuk cara membendung pergaulan bebas dalam konteks agama dan juga peranan manusia dalam mencegah pergaulan bebas. Antara cara untuk membendung pergaulan bebas dalam konteks agama ialah pertama, menjadikan Rasulullah SAW sebagai model yang patut dicontohi. Seperti kita semua sedia maklum bahawa Rasulullah SAW merupakan model yang paling sempurna untuk dicontohi, tidak kiralah dari segi akhlak maupun ibadahnya. Kenabian itu adalah sesuatu tugas taklifiyah dan bukannya tugas iktisabiyah kerana Allah SWT itu lebih mengetahui di mana semestinya dia meletakkan tanggungjawab perutusan itu. Dia lebih maklum siapa yang mesti dipilihnya dari manusia untuk menjadi rasul-rasul yang akan membawa berita gembira dan berita ancamannya. Oleh disebabkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi qudwah solihah atau teladan yang baik bagi kaum muslimin di sepanjang pergolakan sejarah dan juga sebagai cahaya yang menerangkan dan bulan penyuluh dan pembimbing kepada seluruh bangsa manusia pada setiap zaman dan tempat. Seperti mana Allah telah berfirman, sesungguhnya bagi diri kamu Rasulullah SAW itu contoh tauladan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Oleh yang demikian, para remaja haruslah menjadikan Rasulullah SAW sebagai model yang patut mereka contohi dan bukannya artis yang mereka lihat saban hari di kaca televisyen seperti artis-artis Malaysia, K-pop idol dan sebagainya.
Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai model hidup kita, nescaya tidak akan berlakulah pergaulan yang teruk di antara lelaki dan perempuan. Hal ini kerana dengan akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, pastinya para remaja berasa malu untuk melakukan perkara yang telah ditegak oleh Allah SWT dan pastinya akan menjaga maruah dan pergaulan mereka dalam seharian. Apabila ini terjadi, tidak akan berlakulah pergaulan bebas yang telah berluasa di Malaysia ini. Cara kedua ialah ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Kita pastinya pernah mendengar pepatah yang telah mengatakan, jika ingin melentur buluh, biarlah dari debungnya. Perkara ini sama dengan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka sedari awal usia agar akhlak mereka terpelihara daripada segala unsur negatif seperti yang telah tercatat di dalam buku Pendidikan Anak-anak dalam Islam karya Abdullah Nasir Ulwan mengatakan contoh teladan di dalam membentuk anak adalah di antara cara-cara berkesan yang banyak manfaatnya pada melengkapkan si anak itu dari segi akhlaknya serta membentuknya dari segi rohani dan sosialnya. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa adalah contoh tauladan yang paling utama dan baik sekali dalam pandangan si anak. Apabila ibu bapa menunjukkan contoh dan teladan yang baik dan dengan mempamerkan akhlak yang mulia, pastinya si anak akan meniru pelaksanaannya dan mempamerkan akhlak yang telah dicontohi oleh ibu bapa mereka sendiri. Sama ada dia sedar ataupun tanpa sedar. Secara tidak langsung juga tabiat ini dan perasaannya menggambarkan kata bicara dan perilaku ibu bapa itu secara rohaniah dan maknawiyah, sama ada si anak itu tahu ataupun tidak tahu. Perkara ini dapat disimpulkan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjukkan contoh teladan yang baik, kerana contoh teladan yang baik yang ditunjukkan itu akan menjadi suatu gejala yang amat penting sekali dalam kelurusan si anak atau kebengkokannya. Oleh yang demikian, aktiviti pergaulan bebas pastinya dapat dicegah dan dibanteras jika si anak mendapat pendidikan teladan yang baik sejak dari bayi lagi. Semuanya seharusnya bermula dari rumah. Antara peranan manusia dalam mencegah pergaulan bebas ialah dari segi individu. Peranan yang patut dimainkan oleh seseorang individu itu dalam mencegah dan membanteras pergaulan bebas adalah dengan memilih rakan yang boleh diikuti dari segi akhlaknya. Apabila memilih rakan, pastikanlah rakan yang dipilih itu dapat membimbing kita dengan baik dan selalu mengingatkan kita tentang kebaikan dan keburukan apabila melakukan sesuatu perkara. Rakan yang baik adalah rakan yang mengajak ke arah amar ma'ruf dan mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Perkara ini dapat dikaitkan dengan cara untuk mencegah dari terjebak dalam pergaulan bebas. Apabila kita bijak memilih rakan, pastinya istilah pergaulan bebas ini tidak ada dalam kamus hidup kita. Pemilihan rakan yang baik akhlak dan budi pekertinya adalah tonggak untuk kita terhindar daripada pergaulan bebas. Antara yang lain, sebab individu haruslah sentiasa beristighfar dan bertaubat apabila melakukan dosa sama ada sekecil-kecil zarah maupun sebesar-besarnya. Dengan bertaubat, hati kita dapat dijaga daripada unsur yang negatif dan sentiasa bermuhasabah diri. Selain itu, akan bertambah kuat jugalah iman dan keyakinan kita kepada Allah SWT dan apabila rakan kita mengajak ke arah maksiat, terutamanya ke arah pergaulan bebas, pastinya kita dapat menolak dan mengatakan tidak kepada ajakannya. Dari segi masyarakat pula, untuk membanteras pergaulan bebas daripada berleluasa di negara tercinta kita iaitu Malaysia, masyarakat seharusnya memainkan peranan penting. Ini dapat kita lihat dalam seluruh perintah yang ada dalam Al-Quran yang ditujukan secara kolektif dan dikategorikan sebagai tanggungjawab bersama setiap umat Islam. Contohnya seperti perintah melakukan dakwah, jihad, menegakkan amal makruf dan nahi munkar serta tuntutan-tuntutan fardu kifayah yang lain. Masyarakat memainkan peranan dengan memberi nasihat kepada golongan remaja yang telah terjerumus ke dalam aktiviti pergaulan bebas atau yang ingin menceburkan diri dalam aktiviti tersebut. Masyarakat juga haruslah menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa dengan melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar norma-norma masyarakat kita. Masyarakat seharusnya tampil ke hadapan dan berani menegakkan kebenaran. Dari segi pemerintah ataupun negara pula,
perintah yang tidak mampu atau boleh dilaksanakan di peringkat individu maupun kolektif, tetapi ia menjadi tugas serta kewajipan pemerintah. Perintah ini selalunya bersangkutan dengan pelaksanaan hukum bagi kesalahan jenayah seperti hudud, qisas dan takzir. Perkara ini bermaksud apabila aktiviti pergaulan bebas tidak dapat dicegah dan dibanteras pada peringkat individu dan masyarakat, maka pemerintah seharusnya memainkan peranannya. Peranan yang boleh diambil oleh pemerintah untuk mencegah dan membanteras aktiviti pergaulan bebas ini adalah dengan mengenakan hukum yang berat kepada pesalah-pesalah ini. Hal ini kerana dengan hukuman yang diberikan, pastilah pesalah ini tidak akan mengulangi kesalahannya dan sedikit sebanyak perasaan insaf akan terbit di dalam diri individu tersebut. Tetapi, hukuman yang dilaksanakan seharusnya dilaksanakan dengan tegas dan tidak memilih kasih. Pemerintah yang berjaya adalah pemerintah yang dapat membentuk rakyatnya mengamalkan amar makruf nahi munkar dalam kehidupan mereka. Kesimpulan yang kita dapat daripada keseluruhan ini, semua pihak seharusnya memainkan peranan mereka sebaik-baiknya kerana jika aktiviti pergaulan secara bebas tidak dibendung, pastinya masalah lain yang besar akan menimpa individu, masyarakat dan juga negara. Selain itu, seperti yang kita lihat, pergaulan bebas ini memberi impak yang negatif berbanding positif dalam kehidupan individu, masyarakat maupun negara. Individu tersebut akan terjerumus ke arah penzinaan, masyarakat pula terpaksa menahan malu melihat kedangkalan individu ini dalam menyelesaikan masalah mereka seperti membuang bayi, dan negara pula terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk peruntukan membina tempat perlindungan bagi remaja perempuan yang mengandung anak luar nikah dan bayi yang dibuang itu. Semua ini tanpa kita sedari hanyalah satu aktiviti. Ia melibatkan seluruh pihak di sesebuah negara. Antara yang lain, dalam mencegah pergaulan bebas daripada berleluasa, ibu bapa seharusnya memainkan peranan mereka dengan menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada anak mereka sedari awal usianya. Seperti kata pepatah, mencegah daripada lebih baik daripada merawat. Para remaja juga haruslah mengambil inisiatif dengan lebih mempelajari agama Islam dan mengukuhkan iman mereka agar tidak terpesong dari landasannya. Kesimpulannya, pergaulan bebas tidak akan terjadi jikalau semua pihak membanting tulang mencegah aktiviti ini daripada berleluasa dan tiada sifat pentingkan diri sendiri. Kita haruslah mencegah perkara ini daripada ia terus merosakkan akhlak mereka. Dan janganlah kita tunggu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yang telah akan menurunkan bencananya. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.